Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa uswatil hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Salawatullahi wa salamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ففهمنا سليمان كلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دولة الجبال سبحا وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحسب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حزب المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipanjangkan umur kita dalam ibadah dan taat kepada Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi dan musalihat. Pada ini kita sambung lagi kitab ini, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fi syaratain ya rabbal alamin. Maka barang siapa tiada lagi baik hatinya, nescaya mustahil terhila ia kepada pihak hakikat dan ma'rifat, kerana tiada syaratnya, maka iaitu tiada hasil masyru'nya murad dengan baik hati itu berperangai dengan perangai yang kepujian pada syariat dan menghilangkan segala perangai yang kecelaan yang tersebut. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi musannif Syekh Mutalib Al-Hashi di kalangan kita ini salah satu di dekat bab yang membicarakan ketaatan qalbi, itu ketaatan hati. Hati ini dia memerlukan ketaatan, iaitu berkaitan dengan penyakit-penyakit rohani ataupun ubah-ubah rohani. Sebab itu dia ta'atul qalbi, fi ta'atul qalbi, pada menyatakan ketaatan qalbi. Jadi musannif menyatakan, maka barang siapa tiada lagi baik hatinya, nescaya mustahil terhila, yakni terhila ni bahasa lama, yakni mustahil dapat menarik. Terhila ni maknanya dapat menarik kepada pihak hakikat dan ma'rifat. Jadi kalau hati itu tidak baik, hati itu bermasalah, macam mana nak mendapat ilmu-ilmu hakikat ataupun ma'rifat? Allah Subhanahu wa ta'ala nak buka mata hati manusia ni dengan cahaya-cahaya anwar, cahaya-cahaya hidayah ataupun banyak lagi. Sebab dalam kehidupan kita ni, manusia khususnya orang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala beri keistimewaan. Keistimewaan orang beriman bukan bentuk nikmat zahir saja, tetapi nikmat di dalam hati. Di mana hati itu Allah beri nampak tentang cahaya-cahaya petunjuk Allah. Maknanya ketika dia nampak pada pihak hakikat ilmu itu sendiri, Allah Ta'ala akan jaga dia. Makrifat begitu juga, makrifat ketuhanan, nampak sifat-sifat kamalan Allah, nampak sifat kesempurnaan Allah, sifat jama Allah, Allah akan buka. Itu batu wali-wali Allah, kekasih Allah, mereka ini berusaha untuk nak membaikkan hati, dan iaitu menjauhi sifat-sifat yang tidak baik dan mereka letak sifat-sifat yang baik. Kerana mereka usaha, kerana mereka nak mendapat makrifatullah. Makrifat iaitu untuk mengenal ketuhanan Allah, ketuhanan, sifat-sifat kamalan Allah. Sifat iaitu jama Allah, sifat kamalan, sifat kesempurnaan Allah. Sifat kamal, sifat jama itu kesempurnaan Allah dan cantik Allah tu. Sebab itulah kita selalu mendengar ayat Allah yang berbunyi surah Al-Anfal, innamal mu'minuna ikhwah, innamal mu'minuna alladhina idza zukirallahu wajilat qulubuhum.
wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang beriman ini biar apabila dibaca ayat Allah maka bertambah gementar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim, bila dibaca kepada mereka ayat Allah, zadatuhum imana, maka bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya orang mukmin yang Allah buka mata hati dia. Allah buka disebabkan sifat Allah, sifat kesempurnaan Allah yang duduk dalam hati dia, maka Allah buka nampak jiwa. Sebab itulah dikatakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man yanzura ila a'zamullah azza wa jalla, man nazara ila al-makhluq a'zamullah azza wa jalla. Barang siapa yang siapa yang merasa kebesaran Allah, nescaya dia melihat makhluk itu kecil saja. Dia dalam hati dia Allah buka kemakrifatan, ketuhanan hati itu. Ataupun lebih maqam tinggi lagi, mereka orang khawas, mereka orang yang hebat, sir hati dia dengan Allah, kenal Allah dengan Allah. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala buka hijab mata hati dia tu, maka menyebabkan dia pandang manusia, makhluk ni kecil saja. Sebab apa? Sebab bila dia merasa kebesaran sifat jama Allah, sifat kesempurnaan Allah, maka dia akan melihat makhluk ni sangat kecil saja. Begitulah Allah Subhanahu wa taala buka ke mata-mata pejuang Islam, mujahidin ataupun orang-orang yang meninggikan syiar agama Allah. Itu salah satu Allah buka mata hati dia, menyebabkan dia jadi berani. Dia tengok Israel tu, Yahudi tu kecil barang saja, dia rasa takut langsung. Ada keberanian dalam hati dia kerana Allah buka mata hati dia tu. Yang mana sifat jama Allah, sifat kesempurnaan Allah. Soal janji Allah suku, soal janji Allah dia dah nampak dah, janji Allah memang dah. Janji Allah dapat mati syahid, syuhada, dapat mati perganjaran pahala gini. Tetapi bila Allah buka lagi mata hati dia, disebabkan dia buat sifat-sifat orang yang sebelum ni musannaf bahas, sifat-sifat yang tidak baik hati dia letak sifat-sifat baik, maka Allah akan buka mata hati dia. Maka ketika itulah yang mana kita selalu dengar khutbah pada hari Jumaat, tidak akan hari itu pada hari yang tidak memberi manfaat anak pindah dan harta benda, melainkan orang yang menghadap Allah dengan hati qalbin salim, hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera ialah hati yang nampak kebesaran Allah, makrifat Allah Subhanahu wa taala buka tu. Maknanya kalau perintah orang kena cara makrifat dengan ketuhanan. Sebenarnya kita tengok kebesaran Allah, kita pergi sini, pergi sana, kita lihat Allah hebatnya kebesaran Allah, kita balik kepada Allah. Itu perintah orang. Lama-lama Allah Taala hadiahlah sifat-sifat tu, itu hak dia. Lama-lama Allah Taala letaklah makam-makam terpuji, makam wali-wali hebat-hebat. Itu antaranya disebut oleh musannaf. Jadi sebab itulah dia kata menyatakan mustahil kalaulah seseorang itu tidak membaik hatinya, macam mana dia nak menarik itu hakikat ataupun makrifat ketuhanan itu sendiri, macam mana? Kerana sebab apa? Kerana tiada syaratnya. Maka sebab tidak ada syaratnya, kerana tidak ada syaratnya. Syaratnya mana? Mesti kena membuang sifat-sifat yang tidak baik, itu syarat. Maka iaitu tiada hasil masyru'. Maka bila tidak ada syarat, maka macam mana nak menghasilkan masyru'? Perkara masyru' ni iaitu benda yang disyarat. Benda yang disyarat, masyru' syarat iaitu benda yang disyarat, yakni masyru' benda yang disyarat. Apa benda yang disyarat? Kita, iaitu manusia itu sendiri. Mana syarat benda yang disyarat? Syarat dalam membuang sifat-sifat yang tidak baik dalam hati, sifat-sifat yang merosakkan kerohanian itu sendiri. Maka macam mana nak mendatangkan syarat? Maka begitu juga disebut musannaf di atas sekali itu. Macam mana seseorang itu nak iaitu macam mana dia nak panggil anggota dia jadi baik, tetapi hati dia tidak baik. Dikatakan sebagai Rasulullah, hati itu sebagai raja atau pemimpin.
Macam mana rakyat nak baik kalau pemimpin bermasalah? Kalau pemimpin itu sendiri ada penyakit-penyakit kronik-kronik, sifat-sifat yang tidak baik, macam mana rakyat nak baik? Itu. Maka begitulah pemimpin dalam tubuh kita adalah hati itu sendiri. Maka kalau hati baik, maka syarat masyru' akan hadir, yakni rakyat, tangan, apa lagi, mulut, kepala, kaki akan jadi comel belaka. Itu di antaranya disebut oleh Musannif rahimahullahu ta'ala. Dan murad dengan baik hati itu berperangai segala perangai kepujian pada hukum syariat. Dan dimurad maksud hati baik itu hati yang berperangai dengan perangai yang kepujian. Hak mana hak syarat, pada syarat Allah Ta'ala puji, maka dia usaha dapat. Usaha maknanya manusia itu lemah untuk nak letak perkara baik, tapi usaha. Usaha Imam Nawawi kata usaha nak mendapat sifat yang baik dalam hati. Kadang-kadang dia mari, kadang-kadang kita tepi, kadang-kadang dia mari, kadang-kadang kita tepi. Usaha ke arah begitu pun dapat ibadah dah. Imam Nawawi menyatakan adalah ibadah. Itu ibadah dah. Usaha nak mendapatkan sifat-sifat yang baik dan usaha nak membuang sifat-sifat yang tidak baik dalam jiwa itu sendiri, itu pun dah dikatakan sebagai ibadah, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan murad hati baik lagi ialah apa? Dan menghilang dah, ini benda atas pada kata hati baik lagi. Maknanya ada sambungan lagi, sebab dia letak dam maksudnya ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, benda atas. Maknanya syarat nak murad, nak hati baik lagi, ya, dan menghilangkan segala perangai yang kecelaan. Kena buang. Letak sifat baik, buang perangai yang tidak baik. Sehingga tu dan menghilang segala perangai yang kecelaan yang tersebut mana tersebut yang telah dia sebut dah sebelum ni. Di belakang dia bahas panjang lebar dah sifat-sifat yang tidak baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amina fid darain ya rabbal alamin. Bermula segala perangai kepujian itu amat banyak, tetapi berhimpun ia kepada 10 perkara. Jadi Syekh pengarang kitab ni, maka ulama-ulama lain kebanyakan dia nakal dari Imam Ghazali kata. Pak Imam Ghazali nakal 10 perangai baik, 10 perangai yang tidak baik. 10 perangai yang baik ni mana? Iaitu dan bermula segala perangai yang kepujian. Yani kepujian ini pada syarat, yani Allah dan Rasul suka, Allah suka, Nabi suka ni. Mana perangai mana? Maka dia kata amat banyak sebenarnya, tetapi berhimpun di dalam kitab ini 10 saja yang selalu kita dengar. Mana? Yang pertama taubat. Taubat, sifat taubat ni sifat yang sentiasa nak kembali pada Allah. Sebab taubat ni dari perkataan tabah ni nak balik pada Allah. Buat silap nak balik pada Allah. Salah silap nak balik pada Allah. Tak kira buat kejahatan pada orang nak balik pada Allah. Buat kejahatan dalam ahli keluarga nak balik pada Allah. Buat jahat kepada jiran tetangga nak balik pada Allah. Buat jahat pada diri sendiri pun nak balik pada Allah. Dia itu mandi taubat, nak balik pada Allah. Dan yang kedua khauf. Ada sifat takut semua. Khauf ni sifat takut. Sifat takut. Sifat takut mana? Takut yakni takut Allah Subhanahu wa ta'ala nak terima ibadah kita. Tu mana kita ada sifat-sifat yang tidak baik, riak ke, sifat-sifat tu minta lindung dengan Allah. Biar ada sifat khauf, takut pada Allah ni. Biar ada begitu. Itu yang kedua, sifat yang kepujian. Yang ketiga sifat zuhur. Sifat apa itu zuhur? Sifat iaitu sifat zuhur lebih mengutamakan Allah. Untuk mengikat cerita zuhur ni ialah hati dia lebih bergantung pada Allah. Walaupun dia ada kelebihan, ilmu, dia ada kelebihan harta, dia ada kelebihan keturunan, dia ada kelebihan comel, handsome dan sebagainya, tapi tidak bergantung pada perkara itu. Dia lebih bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu zuhud. Hati itu bergantung pada Allah. Itu zuhud. Ataupun dikatakan orang yang zahid, orang yang sentiasa lebih mengutamakan hati bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zuhud. Itu di antaranya. Keempat, sabar. Sifat sabar ni. Yang keempat, sifat kepujian lagi. Sifat sabar, sifat yang salah satu sifat yang dipuji oleh Allah dan Rasul juga. Kelima, sifat syukur.
Sifat syukur ni sifat yang sentiasa mengucap alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah, bersembah pula dengan anggota badan. Imam Ghazali menyatakan la waqafa la kafa bi waqaf al-lisan hatta ila al-jawarih. Tidak memadai kalau dia berkata syukur melalui mulut saja. Tak sempurna ni. Dapat pahala kalau kita alhamdulillah, syukur Allah. Tu. Tapi nak kata emah lagi syukur itu, kata Imam Ghazali, bila dia mempersembahkan dengan anggota, dia kata alhamdulillah kenyang, dia kata. Bila dia kata alhamdulillah kenyang, maksudnya dia persembah dengan anggota pula. Mana? Anggota buat ibadah pada Allah, tak maksiat pada Allah. Itu mempersembah pula dengan anggota. Ni alhamdulillah kenyang. Tapi dia buat maksiat pada Allah, itu bukan syukur. Itu hanya pada lidah saja, tapi bukan kepada anggota. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang kelima, yang keenam, sifat yang kepujian lagi, ikhlas. Sifat ikhlas ni sifat yang paling tinggi sekali. Sifat yang mana semua makhluk dah tahu. Yang telah kita cerita pada hari Isnin itu, sifat-sifat itu. Malaikat dah tahu. Hanya sifat yang tinggi sekali, kehadatillah tu, sifat ikhlas Allah Ta'ala saja tahu. Jadi sebab itulah Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, hadis yang dia ambil lafaz hadis, Inna Allah yansuru Inna Allah Ta'ala lil ummah bidha'ifiha ya bida'watihim wa ikhlasihim wa salatihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni tidak menolong seseorang itu melalui keupayaan dia, kelemahan dia ke, Allah dah tengok begitu. Tapi bida'watihim, Allah Ta'ala tolong seseorang itu dengan sebab doa-doa mereka. Dia sebab dia banyak doa pada Allah, Allah Ta'ala dah tolong dia. Wa ikhlasihim, dan begitu juga dia banyak ikhlas. Dia belajar hati dia ikhlas dengan Allah, maka pertolongan Allah akan dekat. Tengok Allah Ta'ala tolong berjuang-juang Palestin itu disebabkan mereka berjuang ikhlas kerana Allah, Allah Ta'ala tolong dan doa-doa mereka. Wa salatihim, dan begitu juga iaitu dengan sembahyang-sembahyang mereka. Sebab itulah dalam berjihad, di medan perang, ada sembahyang syiddatul khauf. Sembahyang syiddatul khauf, sembahyang dalam ketakutan, sembahyang dalam peperangan. Dia ajar cara mana sembahyang syiddatul khauf tu. Ada waktu. Sebab dalam berjihad pada Allah, dalam kehidupan manusia, tak boleh tinggal berdoa dan tak boleh tinggal iaitu dia ikhlas, dan begitu juga sembahyang itu sendiri. Itu tidak ada. Salah satunya ikhlas. Yang ketujuh, tawakal. Tawakal pada Allah. Itu tawakal pada Allah ni macam-macam lah. Tawakal mereka orang budak ada, tawakal mereka orang biasa ada, tawakal mereka baji ada, itu tawakal mereka orang mati. Itu ada tawakal yang akan bahas semula. Tawakal macam orang macam tawakal kita ni, maknanya orang biasa kadang-kadang tidak tawakal, kadang tawakal balik. Kalau tawakal mereka budak ni, dia serah saja pada ibu bapa dia. Ibu bapa dia nak lepor dalam telaga ke nak lepor mana, tu maksudnya dia tu. Walaupun dia usaha juga tak mampu kena tu, mana ada usaha juga. Tawakal orang mereka tinggi sekali. Tawakal mereka orang banyaknya orang mandi dia, orang balik dia, orang jiwa air, tak ada dia, aduh sakitnya kerana tu tak ada. Cuma bahasa maknawiah dia tak dikata sakit, sebab tu dah nak berkasar dengan banyak-banyak ni. Itu di antaranya. Jadi itu tawakal mereka tinggi sekali. Tapi tawakal mesti dengan ikhtiar. Tawakal saja tak cukup, tetapi mesti ikhtiar, mesti dengan usaha itu sendiri, barulah bertawakal pada Allah. Kedelapan, mahabbah. Iaitu sifat mahabbah, sifat kasih sayang. Kedelapan ni salah satunya sifat mahabbah, sifat kasih sayang sesama manusia, sifat kasih sayang lebih-lebih sesama Islam itu sendiri. Kena ada sifat sesama mahabbah. Sebab orang yang berkasih sayang sesama manusia, itu sesama manusia ataupun dia bersahabat dengan seorang kerana Allah, di hari kiamat kalau akan disu kepada mereka, aina mutahabbina fi jalalillah azza wa jalla, manakah mereka berkasih sayang kepada Allah dahulu? Mari
Mari bila buku pakak kupu belaka, udkhulu fi rahmatillah azza wa jalla, masuklah kamu semua dalam syurga yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu hebat orang yang berkasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke-10 zikrul maut. Banyak ke-10 kita banyak mengingati mati. Kita kena banyak ingat mati sehari-hari. Tak kira muda ke tua ke sakit ke sihat, kena banyak. Lebih-lebih hati orang berhampiran kita, ataupun lebih-lebih lagi jemaah kita sendiri. Kita boleh bilang seorang-seorang jemaah kita yang ada, tak kira lah siapa saja, seorang-seorang. Jadi itu semua menjadi pengajaran kepada kita. Kematian mereka itu terbaik, mereka itu di tempat-tempat yang kita tahu, mereka tempat-tempat yang terbaik disebabkan kehidupan mereka itu dalam kebaikan. Jadi banyak ingati mati. Orang yang cerdik ialah orang yang banyak mengingati mati. Bila seorang asyara minal ansar, 10 orang ansar mari jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, man ajzamun nas, siapa manusia cerdik itu Rasulullah? Rasulullah kata, akthirul maut, ialah banyak mengingati mati, wasti'dadil maut qabla nuzulil maut, banyak dia mengingati mati, dan begitu juga dia membuat persiapan mati sebelum datangnya kematian. Buat persiapan. Itu ingat mati saja tak cukup, tanpa buat persiapan. Maka salah satunya ingat mati ini adalah sifat yang sangat baik, sifat yang dipuji oleh Allah dan Rasul. Maka bersungguh-sungguh walimun. Itu ayat itu ke-8, ke-9 redha. Ke-9 tinggal. Ke-9 redha, sifat redha dengan Allah. Situ sifat sentiasa redha dengan Allah, ketentuan Allah. Kata Syekh Abu Yazid Al-Bustan, ialah kalaulah iaitu kalau kamu tahu berhakikat takdir Allah, nescaya kamu akan menangis disebabkan kamu buruk sangka dengan takdir Allah. Maksudnya disuruh kita sentiasa redha dengan ketentuan Allah, takdir Allah buat gini-gini, kita redha. Itu maknanya ketentuan Allah. Kata ibadah Syekh Abu Yazid Al-Bustan, kalau kamu tahu hakikat takdir Allah dengan sebenar, kamu akan nangis sebab kamu buruk sangka dengan takdir Allah ataupun suatu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke-10 barulah zikrul maut. Dia akan cerita belakang lepas ni. Maka bersungguh-sungguh oleh murid-murid yang berkehendak akan Allah Subhanahu wa taala dan akan nikmat yang sempurna yang kekal selama-lamanya, dengan bahawa engkau bersifat dengan segala sifat yang amat baik itu, nescaya segeralah engkau dapat akan segala maksud yang amat besar martabatnya, yakni martabatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh pengarang kita ini, ketahui olehmu, hei murid, wahai orang-orang yang nak menjalan hati ke rahmatillah, ataupun orang-orang yang sentiasa nak mencari redha Allah, sentiasa mengharap redha Allah, sentiasa mengharap rahmat Allah, sentiasa nak mengharap kasih sayang Allah ni, hendaklah engkau berkehendak pada Allah ni akan nikmat yang sempurna. Kalau kamu nak nikmat yang sempurna yang kekal selama-lamanya, suatu hari nanti dalam syurga Allah SWT, bahawa engkau bersifat dengan sifat yang amat baik itu adalah kamu bersifat dengan sifat tadilah taubat, khauf, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, mahabbah, redha, zikrul maut. Kamu bersifat dengan sifat itu, nescaya segeralah engkau dapat akan segala maksudmu yang amat banyak, yang amat besar martabatnya. Jadi kalau kamu usaha untuk mendapat sifat-sifat tadi itu, Allah Subhanahu wa taala akan beri hadiah, iaitu kamu akan sampai maksud tujuan yang amat besar martabatnya yang di sisi Allah taala akan angkat martabat itu. Seperti mana sejarah telah bukti dah bagaimana sejarah orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu mereka ni ada sifat ni. Sifat-sifat ini semua sifat di kalangan para sahabat belaka. Dia sifat-sifat ini salah 10 ni, banyak lagi sifat-sifat lain. Ada di kalangan orang soleh-soleh terdahulu. Orang soleh terdahulu mereka ni ada sifat taubat, sentiasa kembali kepada Allah. Orang soleh-soleh terdahulu, begitu juga sahabat-sahabat terdahulu, mereka ada sifat syukur, ada sifat-sifat 10 tadi tu. Tu kerana bila mereka ada, maka mereka sampai ke martabat yang sangat hebat,
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faslun, ini suatu fasal pada menyatakan taubat. Baru nak cerita tentang taubat ni. Makna taubat itu kembali engkau daripada perbuatan maksiat kepada perbuatan taat, dan adalah taubat itu permulaan jalan bagi salib yang berjalan kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Kerana taubat itu membawa kepada ibadah, dan perbuatan ibadah itu membawa kepada kasih hak Allah Subhanahu wa taala, dan kasih hak Allah taala itu membawa ia sampai kepadanya dan hampir kepadanya, iaitu maksudnya daripada ibadah. Qala musannif rahimahullahu taala. Jadi kata musannif rahimahullahu taala, jadi bab hak yang pertama dia nak membahas berkaitan dengan taubat. Apa makna taubat? Taubat ialah makna kembali kepada perbuatan maksiat, perbuatan lalai, perbuatan yang Allah murka, maka cepat-cepat kembali pada Allah. Allah Taala suka. Bukti kata ulama, buktinya Allah Subhanahu wa taala suka, Allah Taala tak kabur orang. Allah Taala tak kabur. Dalam hadis Nabi SAW yang selalu kita dengar, apabila manusia berbuat ibadat di waktu malam, Allah tutup dosa dia di waktu siang, aib dia di waktu siang. Bila manusia berbuat dosa di waktu siang, Allah Ta'ala tutup dosa dia, aib dia di waktu malam. Allah Ta'ala tutup. Sebab apa? Allah Ta'ala suka kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala suka kepada orang yang berbuat maksiat kepada Allah, yang bertaubat kepada Allah, berbanding dengan orang yang buat ibadah tetapi penuh dengan sifat ujub, sifat riya, sifat-sifat jahat. Itu kata Ibn Rajab Al-Hambali. Allah Ta'ala lebih kasih kepada orang yang berbuat maksiat, lepas tu dia balik pada Allah. Ini dibalik sungguh lah. Kalau main-main taubat tu panggil itu mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala pula. Itu. Jadi apatah lagi orang yang sudah dalam ibadah, orang yang tak buat maksiat tetapi suka istighfar pada Allah, suka balik pada Allah, suka bertaubat pada Allah, maka lebih-lebih lagi yang Allah Subhanahu wa ta'ala suka, kerana dia termasuk golongan dabus salihin. Sifat taubat ni sifat dabus salihin, sifat orang-orang soleh terdahulu. Sebab apa mereka ni hebat? Mereka tu sampai ke makam-makam yang terpuji, makam wali-wali Allah hebat tu, mereka ni suka bertaubat pada Allah, mereka balik pada Allah. Itu di antaranya. Dan adalah taubat itu permulaan jalan bagi salib yang berjalan kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat ni adalah permulaan jalan salib, jalan salib murid ke khilaf, salib ke murid ke, ialah orang yang nak menjalan hati dia ke hadatillah. Orang yang nak balik pada Allah, dia kena ada sifat taubat. Tak boleh nak buat ibadah lain, taubat dah. Buat maksiat, buat macam biasa, dah taubat pada Allah. Tapi buat ibadah itu, buat kebaikan itu, ada jadi. Tak boleh. Dia kena syarat tamu mestilah. Dia kena permulaan. Orang yang salib, orang yang nak menjalan hati kalau tidak, orang yang nak cari redha Allah ni, ke mana-mana pun, dia kena jalan taubat pada Allah. Dia kena taubat. Itu salib. Sebab apa? Kerana taubat itu membawa kepada ibadah. Kerana taubat itu membawa kepada ibadah. Apa membawa kepada ibadah? Membawa kepada itu kesempurnaan ibadah. Ibadah itu jadi comel. Sebab orang itu sentiasa bertaubat pada Allah, Allah beri ibadah itu dia tu jadi comel. Jadi comel bagaimana? Salah satunya halawatul ibadah. Allah beri mani buat ibadah. Orang tak lagi mani buat ibadah. Bukan mani minum komputer saja, tapi mani buat ibadah. Itu hebat. Buat ibadah Allah sedapnya, lepas tu nak buat ibadah pula. Itu hebat. Itu salah satunya Allah memberi kepada dia ibadah. Salah satu membawa kepada ibadah itu ialah halawatul ibadah. Dan perbuatan ibadah itu membawa kepada kasih pada Allah. Jadi perbuatan ibadah itu sendiri membawa kasih Allah Ta'ala kasih. Membawa ibadah tu. Tapi syarat ibadah tu mesti perkara yang dikehendaki oleh Allah lah. Kalau bentuk ibadah, buat sembahyang, puasa di bulan Ramadan,
lepas tu naik haji ke Baitullah Haram, buat umrah. Tapi bentuk ibadah tu bukan dikatakan ibadah. Kena jadi habis tu. Ibadah itu yang telah kita sebut sebelum ni kita telah sebut dah. Apa itu ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah min qaulin wa fi'lin zahir wa batin. Nama bagi tiap-tiap iaitu nama yang berhimpun bagi tiap-tiap ma yuhibbullah, barang yang Allah Ta'ala kasih. Tengok situ, ma yuhibbullah dan wa yardah, Allah Ta'ala suka. Mana? Min qaulin, daripada perkataan dia, wa fi'lin, dan perbuatan dia. Kena tengok belaka. Ni kadang-kadang buat ibadah comel dah. Tu buat ibadah tapi buat maksiat pula pada Allah. Tu perbuatan fi'lin dia tu, perbuatan itu Allah Ta'ala tak suka. Kini kadang-kadang buat ibadah qaulin, perkataan tak comel pula. Jadi tak comel ibadah dia. Tu apa lagi? Zahiran wa batinan, ataupun buat ibadah comel dah, buat ibadah itu, ibadah ni, tapi batin ni bermasalah. Etikot ataupun hati ni lari daripada ajaran sunnah, ajaran Nabi SAW. Tu suka kepada ke LGBT, ke berbagai-bagai bentuk lagi, suka kepada pahaman-pahaman gitu. Jadi macam-macam dengan ibadah tu. Maknanya ibadah dia tu bermasalah. Batu nak dikatakan maksud ibadah itu mesti hak Allah Ta'ala suka. Ada kira perkataan ke perbuatan zahir ke hak batin ke, mesti kena tengok belaka begitu. Bila berhati betul-betul begitu, maka bila dia buat ibadah pada Allah, comel lah. Ni buat ibadah belaga ayam misalnya kata, belaga ayam, saja je belaga ayam misalnya kata. Ni buat ibadah judi, ni buat ibadah mulut tak berapa comel. Tu ni buat ibadah. Ni kadang-kadang pula fahaman lagi daripada ajaran Islam yang sebenar. Fahaman bermacam-macam fahaman ala lahu kafir, ada fahaman bermacam-macam lagi. Ni macam mana ibadah, macam mana Allah Ta'ala nak kasih. Tu hak paling takutnya ibadah hak dia buat seperti mana disebut oleh Imam Al-Ghazali, takut ibadah itu menjadi hadaan manthura. Jadi debu berhamburan. Tapi berbeza dengan orang yang berusaha. Orang berusaha itu lain. Dia buat ibadah comel, tapi dia usaha tambah sifat-sifat dia baik, tapi kena juga maka dia tepat-tepat pada Allah, kena juga maka itu lain. Orang berusaha, usaha itu bila dia usaha betul-betul kerana Allah, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong mereka itu di antaranya. Dan kasih Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala kasih ni, ia membawa kepada sampai kepadanya. Bila Allah Ta'ala kasih ni, Allah Ta'ala sampai seseorang itu jadi hamba dia. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengaku bahawa sini hamba aku, tidak berhubung dengan agamaku, ikhlas sungguh dengan agamaku, ibadahkan aku sungguh. Maknanya ibadah dia tu disebabkan ibadah Allah Ta'ala kasih, maka sampai kepada dia. Macam orang lah, orang ni bila dia kerja bagus sungguh, bila berita tu sampai kepada bos dia kata bahawasanya bos dia tahu bahawasanya si fulan sekian-sekian, kerja bagus lah, ada konten kerja bagus gini. Bos dia buat apa? Bos dia akan angkat tu jawatan ataupun letak tempat-tempat yang terbaik pada dia. Itu makhluk Allah Ta'ala lebih lagi lah. Bila Allah Ta'ala kasih, dia buat perbuatan Allah Ta'ala kasih, maka sampai ke haratillah, perkara yang Allah redha, maka Allah Ta'ala akan letak di tempat-tempat comel, tempat makam soleh, makam nenek. Itu di antaranya. Dan hampir kepadanya, maka akan hampir dengan Allah. Ketika itulah dikatakan ahlillah, iaitu ahlillah, iaitu orang yang bersahabat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu yang dimaksud daripada ibadah. Maka baru sampai maksud ibadah. Maksud ibadah ialah Allah Ta'ala suka, kerana hakikatnya Allah Ta'ala ciptakan manusia di atas muka bumi ini untuk ibadah. Yang sudah kita ketahui, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, iaitu tidaklah aku ciptakan manusia dan jin ini melainkan berbuat ibadah pada aku, ayyarafun, dan begitu juga mereka ni mesti kenal aku, siapa aku sebenarnya. Itu di antaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta Al-Quran,
Kerana barang siapa hampir ia kepada Allah Ta'ala, maka bila dia buat, kalau Allah Ta'ala kasih, maka Allah Ta'ala akan membawa dia hampir pada Allah dan akan sampai maksud ibadah. Kerana apa? Kerana bahawasanya barang siapa hampir dia barang siapa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya memberi kepadanya barang siapa segala kebajikan dunia dan jadi mulia dia daripadanya. Bila dia buat kebaikan di dunia, bila dia hampir dengan Allah di dunia, lagi Allah Ta'ala beri kepada dia. Mana Allah beri kebaikan kepada dia, itu segala kebajikan di dunia. Maksudnya salah satunya kebaikan paling besar, Allah Ta'ala beri ketenangan jiwa dia, ataupun sumber harta dia halal. Allah Ta'ala beri apa lagi? Salah satu ketenangan lagi, itu kebaikan dunia ni Allah Ta'ala beri kepada dia ramai kawan yang baik-baik dengan dia, bersahabat dengan orang baik-baik. Itu kan Allah berilah. Baiklah, Imam Mutawalli Sya'rawi dia menyatakan kebaikan dunia dan dikatakan rezeki yang berbesar juga di atas dunia ini, dia mengatakan 5 dia kata yang telah kita sebut juga sebelum ni, iaitu yang pertama rezeki paling besar ataupun kebaikan paling besar yang Allah Ta'ala beri di atas dunia ni. Pertama ialah seseorang itu dapat ketenangan jiwa, itu rezeki paling besar dan kebaikan paling besar sekali. Yang kedua ialah baik dengan ibu bapa, itu ketenangan besar dan rezeki paling besar, itu rezeki paling besar dan kebaikan paling besar tu. Yang ketiga ialah baik dengan adik-beradik, itu yang ketiga. Yang keempat, baik dengan jiran tetangga, baik dengan jiran tetangga ni dan keempat. Yang kelima ialah iaitu harta benda, wang ringgit, kereta, rumah dan sebagainya. Itu yang kelima. Itu Allah Ta'ala akan beri kebaikan disebabkan dia buat perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka, ataupun dia akan dapat salah satu di antara itu. Itu di antaranya. Dan jadi mulia dia daripadanya. Allah Ta'ala akan jadi dia mulia di dunia dan akhirat ni. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyatakan Al-Quran bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mengasihi, ya Allah akan orang yang taubat dan daripada segala dosanya, dan kasih ya Allah akan orang yang menyuci dirinya, dan yakni daripada segala hawa nafsu dunia. Jadi antaranya dari yang menunjukkan Allah sifat taubat ni Allah Ta'ala sangat suka. Di antaranya Allah dalam Quran, Allah ni sangat kasih kepada orang yang bertaubat pada Allah, taubat daripada segala dosa. Allah Ta'ala kata, aku sangat kasih. Bukti kata Allah Ta'ala sangat kasih, lafaz inna di hadapan tu. Lafaz inna menunjukkan takkid. Tak cukup takkid lagi, Allah beramal pula lafaz Allah. Allah Ta'ala kata inni yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala dah sebut inni, saya yang mutakallim wahdah, sesungguhnya aku. Allah Ta'ala dah kata begitu. Tapi Allah Ta'ala kata sesungguhnya Allah menggunakan Allah itu ismul jalalah ataupun ismul nafzul mu'assah, iaitu kalimah membesar diri. Allah Ta'ala menunjukkan, Allah Ta'ala tegas semua lah. Gitu juga Allah sambung, innallaha ma'as sabirin. Mana Allah Ta'ala nak beri tegas sungguh, aku akan sambung dengan orang yang sabar ni. Begitu juga orang yang bertaubat pada Allah, Allah Ta'ala kata aku akan bersama. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan aku kata Allah, Allah ni akan bersama juga, aku kasih kepada orang-orang yang menyuci diri daripada hawa nafsu yang jahat, nafsu dunia ni, nafsu kekotoran dunia ni. Allah Ta'ala kasih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu min adh-dhanbi kama la yanzabalahu. At-taibu min adh-dhunubi. Boleh juga baca at-taibu min adh-dhanbi. Boleh juga ataupun at-taibu min adh-dhunubi. Min adh-dhunubi. Kamal la dzamba lahu. Dzamba tu patulah fakta di hadapan, jadi latih nun di depan tengah tu kena baca memati. Dia dzamba lahu kamal dzamba lahu. Itu orang yang artinya hadis ini dikeluarkan Imam Tirmizi dan Imam Baihaqi pun ada di letak dalam kitab Awsatnya.
Apa dia kata? Nabi SAW bersabda, orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa, yakni jikalau ada dosanya seperti buih di lautan sekalipun, nescaya diampun Allah Subhanahu wa taala akan dia, maka jadilah ia tiada sekali-kali dosa. Jadi Nabi SAW menyatakan orang yang sentiasa bertaubat pada Allah ni, sebab manusia tidak lari daripada dosa. Kullu bani adam khata' wa khairul khata'ut tawwabun. Setiap anak Adam setiap anak Adam ni ada kesalahan dia, ada buat salah kadang-kadang, buat salah pada orang, buat salah pada diri sendiri, dia buat salah pada diri sendiri, buat salah dengan anak-anak isteri, kadang-kadang dah sunyi. Dia buat salah pada orang comel dah, dia buat salah pada anak isteri dia comel dah, tapi buat salah pada diri sendiri, malah ibadah, malah ni macam-macam lagi, buat salah diri sendiri. Dah sunyi manusia ni ada dosa. Maka Nabi SAW katakan, wa khairul khata', dan sebaik-baik kesalahan itu at-tawwabun, ialah orang yang bertaubat pada Allah. Nabi kata kullu bani adam khata' wa khairul khata' tawwabun. Setiap ada itu ada kesalahan, dan sebaik-baik kesalahan itu ialah orang yang sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menyatakan lagi, iaitu yakni jikalau ada dosa itu seperti buih di lautan sekalipun, nescaya diampun Allah Ta'ala akan dia, Allah Ta'ala akan ampun dia, maka jadi dia tiada sekali dia dosa. Maka ini Allah Ta'ala dosa lah, sebab dia sentiasa balik pada Allah, kembali pada Allah. Ini hebat orang yang sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang ini sekurangnya dia banyak istighfar kepada Allah, sentiasa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana bila seorang itu banyak bertaubat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan beri bersih jiwa dia. Bila bersih, sifat-sifat lain mudah nak masuk. Betul, kita kena usaha. Saya memberikan diri saya juga, begitu juga semua ada, semua edukasi semua. Kerana bila kita ada sifat taubat, sifat sentiasa nak bertaubat, istighfar kepada Allah, sebab tu Allah Ta'ala akan ada sifat-sifat lain. Ni kalau tak bertaubat kepada Allah, macam mana sifat-sifat orang lain nak masuk? Sebab dia ada, sebab dia katakan bila seseorang buat satu dosa, aswatul akhta', dia ada satu titik hitam. Nabi SAW sebut, bila seorang tu buat maksiat, perbuatan ke mulut dia ke, ada titik hitam akan lekat dalam hati dia. Bila dia bertaubat pada Allah, istighfar kepada Allah, Allah Ta'ala hilang. Tetapi kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, maka titik hitam itu akan berkarat sehinggalah pada satu masa Allah Subhanahu Wa Ta'ala khatamallahu ala qulubihim, na'udzubillah min dzalik. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan khatam hati dia, akan tutup hati, na'udzubillah min dzalik. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahdanun, adapun taubat itu sahlah dengan 3 perkara. Syahdan, komen itu dalam turunan tu kita boleh tiru situ, syahdan, tambahan kata. Ini mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita, panjang umur kita dan bertahan dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.